Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ainur Afika binti Ahmad Firdaus. Saya Nurul Hamzah binti Muhammad Rizwan. Saya Nurul Najwa binti Muhammad Hasni. Okey, baiklah. Bersama-sama dengan kita hari ini, seorang ustazah yang sentiasa ceria dan bersemangat, iaitu Ustazah Siti Khadijah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita teruskan pada tajuk bual bicara kita pada hari ini, iaitu penghayatan akidah, ibadah dan akhlak berpandukan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian bagi melahirkan masyarakat yang berkualiti. Baiklah, kelahiran Rasulullah SAW adalah rahmat yang sangat besar kepada umatnya. Rasulullah SAW mendidik para sahabat dengan akhlak yang mulia sehingga dapat membentuk sebuah masyarakat Islam yang unggul, beriman, bertakwa serta cenderung mencintai kebaikan dan kebajikan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Ustazah. Seperti yang kita lihat sekarang, terdapat banyak kes-kes penceraian berlaku. Dan salah satu puncanya ialah disebabkan oleh rapuhnya akidah umat Islam pada zaman sekarang. Soalan saya, apakah sunnah atau amalan Rasulullah SAW yang boleh diamalkan oleh umat Islam khususnya yang sudah berkahwin bagi mengelakkan berlakunya konflik dalam rumah tangga ini Ustazah? Boleh Ustazah jelaskan secara lebih terperinci? Okey, terima kasih Ainul Afika. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi memang menurut statistik menunjukkan bahawa ramai ataupun banyak pasangan yang dah berkahwin, sama ada yang baru berkahwin ataupun yang 10 tahun, ada yang sampai 50 tahun dah berkahwin pun ada yang bercerai kan pada usia tua pun. Ya. Jadinya yang saya pada pendapat saya lah, antara yang kita boleh lakukan antara suami isteri kan, dia boleh sebenarnya solat berjemaah bersama-sama. Okey. Apabila kita solat berjemaah, kita dapat mengeratkan hubungan antara suami isteri dengan anak-anak dan sebagainya. Lepas sembahyang kan kita akan bersalam-salaman, bertanyakan khabar. Jadi secara tak langsung akan mengeratkan hubungan. Kita juga boleh berkomunikasi. Kadang-kadang mak ayah ni kadang-kadang tak sempat kan. Anak dia kadang-kadang dia balik lewat, lepas tu tak sempat nak jumpa. Jadi suami isteri, ayah ni dia perlu menggalakkan anak-anak dia dengan isteri dia solat berjemaah, terutamanya solat apa? Kan? Solat maghrib dengan isyak. Sekurang-kurangnya. Jadi bila kita solat berjemaah, insya-Allah lah tu salah satulah cara untuk mengelakkan perceraian lah. Okey. Faham. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Siapa nak tanya pula? Okey, saya nak tanya Ustazah. Ya. Sekejap ya. Kita sentuh aspek ibadah pula Ustazah. Okey, seterusnya aspek ibadah. Ibadah bermaksud pengabdian, penghambaan dan perbuatan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah terdiri daripada pelbagai jenis. Namun sekarang ini saya ingin bertanyakan kepada Ustazah berkenaan ibadah membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk membaca Al-Quran kerana Al-Quran itu merupakan panduan utama yang dapat membimbing manusia ke jalan yang lurus. Al-Quran juga dipercayai mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa yang gelisah dan fikiran yang kusut. Saya ingin kaitkan dengan dunia kini. Kes bunuh diri dalam kalangan masyarakat dilihat semakin berleluasa akibat mereka ini mengalami tekanan jiwa dan perasaan yang tidak terkawal. Persoalannya, bagaimanakah Al-Quran dapat membantu menenangkan jiwa seseorang dan pada masa yang sama dapat mencegah rasa ingin bunuh diri? Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya ya. Kita tengok secara umumnya membaca Al-Quran ni tak kira surah apa sekalipun. Ada berapa buah surah dalam Al-Quran? Ada 114. Oh, pandai, 114 buah surah. Jadi sebenarnya kita baca surah apa pun tak apa. Dan sebenarnya Al-Quran kita perlu baca setiap hari.
Kalau kita lupa ataupun kita tak baca, insya-Allah nanti lama-lama apa? Al-Quran kita memang tak boleh baca Al-Quran. Memang kita tengok pada zaman dulu macam saya nak cerita tentang arwah ayah saya. Arwah ayah saya ni seorang ustaz. Lepas tu bila dia dah tak jadi ustaz kan, masuk arena politik lah kali memang tak boleh baca. Jadi dia pula membaca, maksudnya belajar baca semula dengan mak saya lah, dah arwah lah. Itu maksudnya kita tengok orang dulu-dulu macam mana pun, bila kita tak baca Al-Quran, Al-Quran tinggal kita. Sebab tu kita tak boleh tinggalkan Al-Quran. Jadinya, kalau kita nak, dia kata secara khususnya terdapat kajian yang mendapati bahawa bacaan surah Ar-Rahman dengan surah Al-Insyirah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi daripada surah ini boleh membantu menguatkan ataupun mengurangkan keresahan dan kegelisahan kepada kesesaan kepada pendengarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar ayat Al-Quran pun dah menenangkan jiwa, apatah lagi kita rajin membaca Al-Quran. Jadi jangan lupa, lepas kali kita semayang, tak kali lepas semayang mesti baca. Kalau kita tak baca banyak-banyak pun, satu muka surat pun jadilah. InsyaAllah kita akan terhindar daripada perkara-perkara yang tak diingini tu. Okay. Terima kasih Ustazah. Maksudnya kalau sebaiknya selepas habis je solat fardu, kita boleh je amalkan surah Al-Insyirah ataupun paling surah kurang Ar-Rahman tadi tu. Ar-Rahman. Sebenarnya setiap surah pun boleh bantu kita untuk menenangkan jiwa. Ya, betul. Okay. Soalan seterusnya saya serahkan kepada Mija. Ustazah, sebenarnya saya ada soalan berkaitan ibadah. Seperti yang kita tahu, ibadah ni ada yang khusus, ada yang umum. Contohnya kalau yang khusus tu solat, zakat, puasa. Kalau umum pula macam berzikir, sedekah. Nabi Muhammad ni sangat menggalakkan umatnya untuk melakukan solat tahajud. Baginda pernah bersabda, solat yang paling utama setelah solat wajib adalah qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Seperti yang kita semua tahu, tahajud mempunyai banyak manfaat seperti dosa akan diampuni oleh Allah, darjat diangkat dan lain-lain lagi. Persoalannya, kenapa manfaat solat tahajud ni lebih besar daripada dan istimewa berbanding dengan ibadat-ibadat lain? Boleh Ustazah tolong jelaskan? Okey, terima kasih Mija. Okey, seperti mana kita tahu sebenarnya solat tahajud ni adalah solat malam yang dilakukan setelah kita bangun dari tidur. Dia memang kena tidur walaupun sebentar, tapi kena sembahyang isyak dululah. Kalau tak sembahyang isyak nak solat tahajud tak boleh lah kan. Jadi bila kita bangun, walaupun kita tidur sekejap, 5 minit ataupun 10 minit kita akan tertidur, lepas tu kita bangun dan kita terus solat sunat tahajud. Okey, itu afdal dibuat pada pertengahan malam bila nak subuh tu, dan secara bersendirian lebih afdal. Sebab bila bersendirian ni kita boleh minta apa saja dan kita boleh doa apa saja. Tapi kalau kita solat berjemaah kan payah kan, kena ikut imam kan. Jadi afdal dilakukan ataupun afdal ni adalah lebih baik dilakukan secara bersendirian, dan solat ini adalah amat dituntut dan sangat baik dilakukan sebagai ibadah tambahan. Banyak lagi ibadah lain, tapi sebagai satu ibadah tambahan kita boleh solat sunat tahajud. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak meninggalkan solat ini sepanjang hayat mereka. Walaupun Rasulullah kan dah dijamin masuk syurga, tapi sentiasa qiyamul lail dan solat tahajud dia pun tak tinggal. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 79 yang bermaksud, dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Seterusnya, macam tadi Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud kerjakanlah solat malam sebab itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu, dan juga sebagai penebus segala amalan buruk, mencegah daripada perbuatan dosa dan dapat menghalang daripada penyakit-penyakit batin. Okey. Boleh nak? Okey, faham. Okey. Next soalan pasal akhlak. Mija ada soalan pasal akhlak? Saya tak ada. Okey, kita boleh serahkan kepada Najwa dulu. Baiklah.
Soalan seterusnya berkaitan akhlak dalam diri remaja. Remaja merupakan kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara. Kenyataan ini tidak dapat dinafikan. Mereka adalah aset kekayaan semula jadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan negara. Namun demikian, masalah akhlak remaja adalah ancaman kepada sumber tenaga manusia yang merugikan negara dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, segala masalah sosial yang dihadapi oleh remaja perlu dibendung dan diatasi supaya tidak terus mengancam aset yang tidak ternilai ini. Jadi, apakah langkah yang proaktif dapat kita ambil bagi mengatasi masalah ini? Okey, pada pendapat saya remaja yang mengalami ataupun yang menghadapi masalah gejala sosial ni iaitu kurang didikan agama daripada keluarga. Jadi sepatutnya ibu bapa ni memainkan peranan iaitu mengajak ilmu agama kepada anak-anak sejak kecil lagi, iaitu ajak mereka cara solat, okey. Lepas tu ajak pula mereka untuk solat berjemaah di rumah ataupun ajak pergi surau dan masjid apabila mereka ni dah biasa dengan solat, sentiasa ikut mak ayah kan. Jadi insya-Allah gejala sosial ni dapat dielakkan dan juga terapkan bagi mereka tu kuat iman, contohnya menjaga batas pergaulan antara lelaki perempuan. Jadi sebenarnya mak ayah tu berperanan lah. Dia pergi sekolah pun ibu cikgu-cikgu pun mainkan peranan memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak murid supaya mereka tidak terjebak dengan gejala sosial. Selain pihak ibu bapa dengan guru-guru kan Ustazah kan, ada lagi tak pihak lain yang berperanan untuk atasi masalah ni yang boleh bantu? Pihak kerajaan pun berperanan kan. Kadang-kadang kita tengok law ni macam hari tu bawa apa nama gejala yang tak sihat tu. Apa Blackpink apa. Kan kita tengok ramai orang yang pergi kan. Sepatutnya kerajaan ambil inisiatif bila kata pihak-pihak luar untuk buat persembahan tu dia dah stop. Tak galakkan mereka datang ke Malaysia kan. Kita tengok betapa ramai orang pergi daripada Perlis pergi ke KL dan sebagainya. Ramai sangat kan. Jadi kita tengok ya Allah, sepatutnya kerajaan kena bendung lah ataupun tak bagi langsung benda-benda tu kan, sebab dia pun bawa pengaruh yang tidak baik kepada orang-orang di Malaysia lah. Betul Ustazah, terutama sekali golongan muda. Seronok kan. Yang pergi. Ya. Tapi Ustazah, macam mana pula macam kadang-kadang kita tahulah ibu bapa ni ada yang berpendidikan, ada yang kurang berpendidikan. Jadi depa ni hantar anak-anak depa pergi sekolah tapi anak-anak depa yang tak mau. Macam mana? Tu peranan cikgu lah pula kan. Cikgu peranan macam mana nak sebab bila kita tu lah yang puan masuk IPG tu kan. Belajar ni macam mana cara nak tackle anak-anak yang maksudnya kita kena ajak lah yang sepatutnya, dan kita ada macam mana apa dia panggil cara macam mana kita nak tarik remaja ni, apa program yang kita nak laksanakan di sekolah. Kan. Contohnya budak-budak ni kan dia suka main ataupun daripada main tu kita ajak okey lepas main ni kita pergi sembahyang. Jadi budak-budak lepas sembahyang jadi mereka akan bersihkan diri, lepas tu pergi sembahyang berjemaah. Tu salah satu cara lah yang kita boleh buat, ataupun cara kita fikir macam mana melalui game ataupun quizzes, maksudnya benda-benda yang depa seronok. Budak-budak ni sebenarnya depa benda-benda seronok depa buat kan. Lepas tu kita terapkanlah nilai-nilai Islam. Bila tengok game ataupun main game, cukup masa kita pergi sembahyang. Betul. Kalau main kan, lepas main macam budak-budak kat sekolah kita, ustaz ajak okey, habis main, walaupun dia kata ustaz kami ni baju kami kotor lah. Sebenarnya tak kotor pun sebab tak ada najis pun kan. Yang ada cuma tanah sahaja. Itu bukan najis. Sebenarnya boleh buat sembahyang. Jadi kita terapkan nilai-nilai melalui itulah pendidikan di sekolah lah. Faham. Maknanya pihak kerajaan, pihak ibu bapa, semualah boleh main peranan lah. Main peranan. Okay Ustazah, next question. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kepentingan akhlak dalam risalah Nabi Muhammad adalah untuk membangunkan masyarakat menerusi pembinaan karakter yang diajarkan, menerusi teladan yang dipamerkan oleh baginda. Akhlak yang baik menunjukkan iman yang teguh, manakala akhlak buruk cerminan kepada keimanan yang lusuh. Seperti yang kita tahu, akhlak dan akidah ni sangat berkait rapat.
Jadi tapi realiti umat Islam pada masa kini menunjukkan kebejatan sosial lahir daripada keimanan yang lemah akibat pengaruh barat yang mencengkam pemikiran umat Islam. Jadi apa pendapat Ustazah tentang penyataan akhlak yang baik, iman yang teguh, sementara akhlak yang buruk cerminan keimanan yang lusuh? Okey, terima kasih kepada Mija. Sebenarnya apabila kita tengok akhlak seseorang, akhlak ni cara pakaian dia menutup aurat, cara dia bergaul kan dengan kawan-kawan, cara dia bercakap itu menunjukkan iman dia kuat. Tetapi kalau kita tengok orang yang pakai baju tak senonoh kan, law ni kan jenis jin yang koyak, sebenarnya bagi dia trend. Tapi dia Ya. dia ni tantah tak semayang. Pasal apa kita kata tak semayang? Sebab bila dia pakai seluar koyak dekat lutut, macam mana nak semayang? Kan? Okey, Betul. bergaul bebas lelaki-lelaki perempuan, ada yang suka lelaki sama lelaki, sekarang ni kan macam-macam, perempuan sama-sama perempuan. Daripada situ kita nampak memang budak-budak ni kan. Jadi kita dah nampak dari segi daripada akhlak, dari segi cara bercakap kan, budak-budak sekarang saya pun tak tahu dah kat sekolah pun saya pun dah nasihatkan bila kita bercakap dengan mereka, kena bercakap dengan kawan-kawan ni kan, sebut benda-benda yang tak sepatutnya. Macam hari tu kami ada sukan dekat APG, dekat APG Kangah tu kan. Polis tu kan. Masa duk lari tu boleh sebut mencarut. Saya kata la ilaha illallah. Nampak tak? Akhlak remaja sekarang. Masya Allah. Saya kata bagusnya. Lepas tu ada pula kan budak-budak tadi saya duk bersembang dengan adalah anak murid saya tu. Dia kata kawan dia rupanya menghisap vape dalam kelas. Allah. Saya ingatkan dia perhisap vape kat toilet. Ya Allah, saya kata semoga mereka ya, betul. Tu nampak tak? Bila kita tanya semayang, memanglah Ustazah tahu tak? Masa Ustazah suruh semayang kemarin, dia tak semayang pun. Budak yang sabit tu. Daripada akhlak dia kita tahu, budak ni kan. Jadi sebenarnya akhlak yang baik, cerminan yang baik. Iman dia kuat. Tapi kalau tengok akhlak tak baik, memang kita tahu iman dia ni tak tahulah macam mana. Kita doakan supaya mereka ni berubah lah. Sebenarnya daripada akhlak tu, kita dah tahu dah sama ada seseorang tu iman dia kuat ataupun iman dia lemah. Faham. Okay, next. Okay, next. Soalan last Ustazah. Ya. Okay, soalan last. Sebelum kita akhirkan buat bicara kita hari ni, soalan last tu, apakah cara yang dapat semua pihak ambil bagi meningkatkan tahap penghayatan akidah, ibadah dan akhlak berdasarkan sunnah dan akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan remaja dan pelajar sekolah? Okey, terima kasih. Soalan ni macam mana soalan yang tadi tu yang saya jawab. Saya tengok kan sebenarnya ibu bapa ni memainkan peranan. Kan? Ibu bapa memang mainkan peranan kepada anak-anak mereka. Sekiranya anak-anak tu sejak kecil diajar sembahyang, lepas tu diajar berpuasa sunat, ada kan? Yang berpuasa sunat Isnin Khamis ya. Lepas tu diajar apabila jumpa orang yang susah kita bersedekah. Jadi anak-anak ni insya-Allah akan terdedah dengan benda-benda baik dan insya-Allah dia akan jauh daripada benda yang tak baik. Sebenarnya ibu bapa dan ibu bapa tu kena tunjuk contoh teladan yang baiklah. Jangan dia pun tengok orang miskin tipan buat tak tahu kan. Jadi dia galakkan dia bagi duit kat anak dia, pergi sedekah dekat makcik tu, kat pakcik tu. Jadi anak-anak ni nampak daripada kecil-kecil dia tengok, ayah aku dah rajin bersedekah. Nampak tak akhlak dia? Lepas tu dia rajin pergi sembahyang. Mak ayah dia ajak dia pergi surau, pergi masjid, solat berjemaah. Sebenarnya solat ni memang penting dan dia salah satu memang dipanggil apa? Solat ni dapat mencegah daripada benda-benda yang tak baik. Tapi solat betul-betul lah. Ada setengah orang kan, dia bawa anak dia pergi masjid pada hari Jumaat, anak dia duk main kat belakang pun dia buat tak tahu saja kan. Sampai imam duk marah. Jadi kena jagalah, kena bagi tahulah apabila duduk dalam masjid. Okey, kena jaga percakapan, jangan duk lari-lari. Jadi ibu bapa tu sebenarnya memainkan peranan penting mendidik anak-anak ni. Dan dia kena terapkan lah macam saya kata tadi lah, sembahyang sejak dia kecil. Lepas tu kena baca Quran. Ajak anak-anak kena baca Quran, lepas tu berpuasa sunat, lepas tu dan ibu bapa serta cikgu dan masyarakat kena prihatin kepada anak-anak kita ni. Tapi zaman lah ni dia dah berubah. Kalau kita pergi tegur anak jiran kita, saat kita masa muka. Bukan je jiran kita. Kan? Betul tak?
Kadang-kadang Betul, anak betul. cikgu pun kita tegur. Kawan-kawan kita sendiri pun saat lagi masa muka, dia tak macam kata terima kasih Ustazah tegur anak saya. Tak macam tu. Dia macam, pasal apa nak tegur anak saya? Dia dah Betul. lain macam dulu kan. Kalau kita bagi tahu dekat mak ayah kita kena rotan dengan cikgu, balik sekali lagi, kena rotan lah. Tapi lah ni, bila kita bagi tahu kan, anak-anak boleh beritahu, ada cikgu rotan, balik sekali lagi, mak ayah pergi serang sekolah lah. Dia dah Betul. dah Betul. menunjukkan benda yang tak baik kepada budak-budak. Dan dia akan jadi melampau, tahu tak? Macam saya cerita baru-baru ni, anak-anak murid saya di sekolah, kita tegur anak mereka adalah benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi dia pula marah kat kita. Cikgu sekolah derma, ibu bapa waris yang di sekolah derma, maksudnya dia kata pasal apa Ustazah duduk sibuk-sibuk tegur anak saya. Sampai macam tu sekali. Jadi budak-budak ni jangan melampau lah. Sepatutnya kita kena tunjuk contoh yang baik. Maksudnya kita berterima kasih Ustazah tegur anak saya. Nampak tak? Betul. Lain dah dunia lah ni. Jadi kadang-kadang kita Dulu kan takut nak abang. dan kadang-kadang kita sampai pejam mata lah. Buat tak nampak je. Bapak tak nampak. Jadi budak-budak ni akan jadi melampau. Sebab Betul. tu ibu bapa ni Main peranan lah kan. Oh, selu. bila dah ada ilmu, insya-Allah semuanya akan jadi baik. Okey. Betul. Okey, ada apa-apa lagi? Setakat itu saja soalan daripada kami, Ustazah. Terima kasih atas penerangan yang sangat jelas dan mantap berkenaan akhlak, akidah dan ibadah sebentar tadi. Sebelum kita akhiri bual bicara kita malam ini, Hamizah ada nak cakap apa-apa tak? Oh, ada. Mesti ada. Terima kasih Ustazah atas penerangan yang sangat jelas, padat, mantap berkenaan aspek akidah, akhlak. Sebentar tadi, sebelum kita akhiri buat bicara kita yang apa yang dapat saya simpulkan adalah apabila kita berpegang teguh dengan matlamat dan wawasan hidup yang betul dan suci, insya-Allah hidup kita ni diberkati dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Taala. Arus pemodenan yang semakin hebat memerlukan kita untuk sentiasa berjaga-jaga, bersedia dan bersiap diri dengan segala kemungkinan serta cabaran perlulah diterapkan. Contohnya dalam pendidikan Islam ni perlulah lebih komprehensif. Akan dibekalkan dengan semua cabang ilmu. Tubuh kita tu dilatih dengan kekuatan fizikal, roh diasuh dengan kekuatan ibadah khusus dan umum, serta akhlak dipupuk dengan nilai murni lagi mulia. Jadi bila semua tu dicapai, maka mudahlah untuk kita melahirkan individu yang bertakwa dan beramal soleh. Peradaban yang baik pula diharapkan menjadi contoh jejak langkah sepanjang zaman. Ya, saya rasa tu je lah yang kita ni sesungguhnya berbicara yang diadakan pada malam ini amatlah kami menghargai jasa Ustazah kerana sudi menerima lamaran kami dan memberi ilmu baru, malah dapat mengukuhkan lagi fahaman kami terhadap ajaran Islam. Saya rasa tu je. Sekian, terima kasih. Okay. All the best and good luck now. InsyaAllah jadi. Semoga Ustazah Murahkan rezeki. All the Assalamualaikum. best. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.